Jadi bila sudah tahu potensi diri, tak payah guna tuku lagi. Macam juga kereta, saya sering buat perumpamaan kereta 4 drive tu, yang boleh masuk hutan, yang boleh tarik kereta lain. Seandainya katakanlah kereta tu ataupun tuan kereta tu dia tidak sedar kereta dia tu boleh tarik kereta lain, maka dia pergi ke hutan, tiba-tiba ada kereta lain yang sangkut dan dia tak tolong kereta lain tu. Sedangkan dia ada potensi untuk tarik kereta lain tu. Mana dia punya 4 drive tu kan double gear. Dia boleh tarik kereta tu. Samalah manusia ni. Bila dia tak tahu potensi diri dia, dia tak gunakan. Sia-sialah. Dan kita ni diberi potensi tidaklah semua ada dalam diri kita ni. Ada orang tu pandai bercakap, tapi dia tak pandai buat kerja. Ada orang tu pandai buat kerja, tapi tak pandai bercakap. Tuhan bagi tak ada manusia tu yang sempurna. Ada bahagian ini dia tinggi, ada bahagian ini dia rendah. Dia segi grafnya dia kurang. Jadi dia terpaksa minta tolong orang lain. Macam dalam ilmu metafizik, orang asas nombor 1 mesti minta tolong orang nombor 2. Orang nombor 2 perlu bergantung pada orang nombor 3. Orang nombor 3 perlu pada orang nombor 4. Jadi hidup ini sebenarnya saling memerlukan orang lain. Okey, ini buku-buku yang sudah saya hasilkan. Dah tengok mungkin ni. Buku apa ni? Grafologi ni. Grafologi tulisan tadi. Ini pun ada bab 230 lagi. Tak sampai kot. Yang ni saya nak habiskan. Ada sekotak lagi. Okay, inilah buku pertama. Belum ada lagi buku yang kedua tentang rahsia di sebalik cap jari. Ini buku hipnosis. Ditulis dengan rakan-rakan 10 orang. Termasuk bekas Menteri Besar Johor, Dr. Saharudin. Ini pertama kali ni saya sampai ke Bandung. Pertama kali kedua ni. Untuk jumpa Pak Benny. Oh bukan, ini kali kedua dah ni. Kali pertama tu sampainya gelap, maghrib. Dan ini syarikat Pak Benny, saya lalu naik kereta dengan beliau, tak sempat singgah lah. Ni, Talent Spectrum. Ibu pejabatnya di Bandung dan ada cabang. Cabang ada di seluruh Indonesia, tapi tak semua negeri lah. Medan ada, Pekanbaru, Jakarta ada, macam di Aceh tak ada. Tak ada. Tak semua. Dan ini beliau Pak Benny. Jadi saya pergi naik kereta, nak pergi dengan itu sebenarnya dengan seorang rakan dari Kuala Lumpur. Siapa nama ustaz apa tu, dah ada tahfiz. Beliau yang jumpa nombor telefon Pak Benny. Tapi saya ajak beliau tak nak pergi pula, ada masalah. Entah lupa apa. Jadi saya berangkat seorang. Sampai sana Pak Benny jemput di airport. Pergi ke hotel, nginap. Besoknya belajar. 1 hari dengan beliau. Oleh sebab saya dah ada basic ilmu jari, beliau tengok, jadi beliau terus saja tahap 2 lah. Macam mana cara nak gunakan alat untuk chop jari dan nak kenal jari itu. Dan besoknya baru saya balik. 1 hari full belajar dengan beliau. Dan ilmu sudah kita bentangkan di peringkat persidangan antarabangsa, Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Malaysia tahun 2018 di UPM. Dia berlangsung pada 5 hingga 7 Februari. Ini Perlindungan Marpaung, hidup ini adalah pilihan. Ini buku beliau. Jadi hidup ini kita sendiri yang tentukan hidup kita ni. Bukan kita melihat pada tarikh lahir kita, oh aku ni begitu, tak boleh berubah. Bukan, kita boleh berubah. Itu adalah basic diri kita. Sama juga dengan ilmu cap jari ni, itu adalah basic diri kita. Seorang yang penuh perasaan, tapi kita boleh berubah, belajar berubah. Orang penuh perasaan ini kerjanya agak slow. Tapi sebaliknya orang yang penuh dengan logik itu kerjanya cepat, kurang perasaan. Jadi orang kurang perasaan ini kena berubah. Berubahnya caranya kena olok-olok, buat-buat, ada perasaan, tanya khabar orang lain. Orang tak ada perasaan ini dia buat tak tahu je. Kita boleh ubah hidup ini. Okey, 15 minit lagi ada kawan-kawan kita dari Sabah nak buka puasa, nak siap-siap ibu-ibu. Okay, hidup ini untuk jadi orang hebat kita perlu kepada idola. Ini kata siapa? Bapak Perlindungan Marpaung. Ini bapak ni. Dalam buku beliau, perlu ada idola. Apa itu idola? I adalah impikan. Do adalah doakan. Dan la adalah lakukan. 3 benda ni kena ada dalam hidup ini. Banyakkan impian, iringi dengan doa, dan lakukan seperti apa yang diajar oleh guru-guru kita.
satu orang cikgu, Teo Sok Mei. Beliau juga daftar nak masuk ni. Dah ada beliau ke tidak dalam grup kita ni, dalam petang ni. Okey, ini contoh kereta tadi. Kereta 4Drive ini, sebenarnya Jeep ini dia boleh tarik kereta lain. Dia punya hebat, potensi diri dia ni. Walaupun kekurangan dia, dia tak boleh bawa orang ramai. Itu kekurangan dia. Tapi dia gagah. Jadi bila dia lalu jumpa dengan kereta seperti ini, alangkah kesiannya lah kereta tu ditinggalkan kerana dia tak sedar diri dia ni, dia boleh tolong kereta sebelah. Ni gambar sebelah ni, saya ambil di Google sebelum saya pergi ke Batang Asai Jambi, Indonesia. Ini Batang Asai ni. Jalan nak pergi ke Batang Asai. Macam ni jalan dia, doktor. Jadi selalunya kalau hujan, kereta ni akan tenggelam dalam tanah, tayar dia ni, berhari-hari. Waktu saya pergi hari itu sudah dibaiki. Dulu pernah dibuat jalan tar, tapi bila waktu dah lama dia pecah dan tak dapat di-repair, kosnya habis. Jadi berhari-hari terpaksa kereta lain datang tolong tarik. Itulah keadaannya. Jadi kereta ini, kalau lah dia tak bantu kereta ni, alangkah kesiannya kereta ini, dan dia tak sedar diri dia, potensi diri dia. Okey, awal-awalnya kita ni, sebelum lahir ke dunia, kita dulu berada di alam roh. Di alam roh, waktu itu kita tak punya sifat dan watak. Kerana kita waktu itu belum lagi menjadi laki-laki dan perempuan. Kita tak jadi apa-apa lagi. Tapi bila roh itu dihantar ke dunia, masuk dalam tubuh ibu, kita dikatakan masuk dalam tubuh ibu itu ketika hari yang ke 120. Pada hari yang ke ini, 40 hari pertama, ada orang baru nak masuk. Okay, kita terima jap ni. Pada 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. 120 hari ni barulah ditiupkan roh masuk dalam tubuh manusia. Jadi ketika itulah barulah terjadinya lelaki atau perempuan. Maka terbentuklah sifat-sifat. Kalau roh kita tu masuk dalam tubuh perempuan, maka terbentuklah keperempuanan. Kalau masuk dalam tubuh laki-laki, nanti anak ini akan lahir sebagai anak lelaki yang gagah, perkasa. Perangai itu baru terbentuk. Tapi sebelum itu, ketika dia dalam perut ibu dia, ketika dia berusia 13 minggu dalam perut ibu, orang buat kajian ni, ketika itulah rupanya diciptakan otak manusia. 13 minggu dalam kandungan. Dan ketika itu jugalah diciptanya lorekan di hujung jari manusia. Jadi, otak dan lorekan jari itu, fingerprint itu dicipta seiring bersamaan. Dan dia tu mempunyai link. Otak dengan jari itu ada link. Bila kita tengok di jari ini, kita boleh tahu otak dia macam mana cara kerja dia. Ada link. Seolah-olah hujung jari itu adalah satu link. Macam internet lah, kita klik link tu kita akan sampai ke sana. Jari itu begitulah. Dia ada sambungan-sambungan dia. Ini gambaran dia. Jadi, hujung jari manusia tu dia ada sambungan ke otak ni. Kalau jari bahagian depan itu dia bersambung ke otak, bukan jari depan, jari ibu jari, dia bersambung ke otak bahagian depan ini, yang dipanggil frontal lobus. Apakah tugas otak jari depan? Otak depan ini adalah tugas dia untuk membuat keputusan. Saya ni nak belajar ke tidak ilmu fingerprint ini. Otak bahagian depan inilah yang berfikir dan putuskan. Dan otak ini, cara dia bekerja tu ada di ibu jari ni, kiri dan kanan. Okey, ada satu slide lagi yang lebih mendalam. Okay, anak ini, jadi jari ini diciptakan ketika baby berusia berapa minggu tadi? 13 minggu dalam perut mak dia. Waktu ini juga diciptanya otak manusia. Dan ketika baby ini sudah sampai saat dia 9 bulan 10 hari menurut ketentuan umum, dia lahir ke dunia. Maka dia ada tarikh-tarikh dia. Itulah dipanggil ilmu
numerologi. Ketika dia lahir ke dunia, telah ditetapkan tarikh masa hari. Itulah ilmu tarikh lahir dia. Jadi kita gabungkan ilmu jantina tadi, ilmu fingerprint, ilmu numerologi. 3 ilmu dah ya. Jadi dan ada orang dia boleh adjust, dia minta dengan doktor, boleh tak saya nak adjust supaya lahir anak saya ni pada hari ini. Sebab saya dah kira kalau lahir anak saya ni pada hari ini, maka watak dia seperti ini. Tapi kalau dia lahir besok, maka nanti dia lahir itu seperti itu. Itu boleh. Itu boleh di adjust. Diperlambatkan sedikit. 3 ilmu atas diri manusia. Dan ketika baby tu lahir ke dunia, ketika dia berusia 3 tahun baru boleh kita tengok jari dia ni. Kalau masih baby boleh tengok tapi tak berapa jelas. Mungkin satu masa nanti ada alat yang lebih canggih yang boleh detect. Ketika baby lahir ke dunia, dah boleh detect apakah jari dia. Kalau tak salah saya sekarang ni 3 bulan paling cepat untuk detect baby tu. 3 bulan, kalau baru lahir, seminggu tak boleh tengok lagi apakah cap jari dia. Kerana mesin itu belum boleh detect lagi. 3 bulan. Paling cepat lah. Mungkin tak semua baby juga. Mungkin baby yang besar. Jadi kita boleh tengok dah, oh anak saya ni, dia ni banyak jari ikut mak dia atau ikut ayah dia. Jadi, untuk tengok cap jari ni, kita kena tengok semua jari manusia. 1, 2, 3, 4, 5. Jari kelingking sampai ke jari ibu. 10 kena tengok. Barulah lengkap. Ini kelebihan ilmu cap jari, dia tidak boleh dibohongi. Kerana cap jari manusia itu tidak berubah sampai bila-bila. Daripada dia baby, dia bentuk macam ni, sampai umur dia 30 tahun, 40 tahun, sampai dia meninggal pun macam ni lah. Dia tak berubah dah. Kalau ilmu tarikh lahir, kelebihan dia kita boleh tengok dari jarak jauh. Orang tu bagi tarikh lahir, kita boleh scan dah. Dia punya peribadi dia macam mana. Tetapi bila dia lupa tarikh lahir dia, lupa lah, ataupun dia lahir pada bulan lain tapi daftarnya lambat, dia pun tak tahu, itu pun tak boleh juga. Tak boleh dapat secara tepat lah. Jari ni, itu pun kita tak boleh nak, kalau kudung, cacat, kita tak boleh nak bagi tahu sebenarnya apa bentuk dia kat sini. Apakah loop, ataupun wall, ataupun arch. Boleh agak tu boleh lah. Boleh agak. Okey, ini bentuk jari secara umum, loop yang seperti ni. Bukan ni, mana gambar loop tak ada. Ini wall bulat, ini arch macam gunung, ini loop seperti ni. Ada nota saya bagi tu. Ini wall bulat ni, lalu wall bulat. Tapak tangan juga ada makna dia, tapak tangan. Lebar, saiz lebar tapak tangan. Dikatakan anak-anak sindrom Down, bukan dikatakan, dah dibuat kajian lah, secara umum ditemukan. Dia punya lebar saiz tapak tangan anak sindrom Down ini lebih kecil dibandingkan dengan anak-anak yang bukan sindrom Down. Saya copy, kita pergi kat sini. Okey, ni. Kita tengok dari sini, di sini ni, di D ni, sampai ke sini, tu dia panggil A, D. Sini T ni, di bawah ni. Dari sini ke sini, itu dia panggil ATD. Mungkin anda semua tak perasan, di hujung ini, di sini ni, di bawah antara jari telunjuk dengan jari hantu ni, ada satu pertemuan di sini. Satu pertemuan. Jadi di manakah pertemuan itu? Kita tik kat sini dengan pen, kat sini dan di sini juga. Yang ini D dengan A ni mudah nampak, yang T ni payah. Jadi anak-anak sindrom Down, dia punya tapak tangan dia lebih sempit. Bukan, lebih lebar. Kerana dia duduk di tengah ni. Tapi kalau duduk sini, dia punya T ni, itu lebih sempit. Kalau di sini, lebih sempit. Tapi kalau duduk di atas ini, makin lebar. Jadi orang yang makin lebar, dia punya cara kerja otak dia makin lambat. Dia menerima info-info.
Tapi makin lama dia simpan kat sini. Kalau lebar. Kalau biasanya kat sini. T kat sini. T orang normal. Ada kawasan sini. Ini ilmu tapak tangan ni. Lebar dia ni. Nanti anda boleh tengok sendirilah, ambil kanta, tengok. Kalau kita Google ATD fingerprint, ada tak yang lebih jelas? Ini cara ukur dia. Guna pembaris sudut. Dah tanda 3 poin tadi, pakai pembaris sudut untuk melihat. Saya nak cari yang nampak lorekan ni, yang lebih jelas. ATD. Dan dua-dua tangan kiri kanan tidak mesti sama lebar dia, tak mesti sama. Mungkin ada sedikit lari lah. Okay, next. Kita masuk ke slide berikutnya. Itu pula salah klik. Ini ADD. Okay, anak tadi ketika dia lahir ke dunia dah boleh tengok dah dia punya ilmu, dia punya fingerprint dia tu. Kita dah boleh baca watak dia. Dan bila dia diasuh oleh tukang pengasuh. Ketika dia diasuh oleh tukang pengasuh, maka terbentuklah kebiasaan perangai dia. Maka ini dipanggil grafologi. Anak-anak yang diasuh oleh bibik, diasuh oleh orang Filipin, dia terbentuk ikut siapa yang mengasuh dia. Maka terbentuklah satu perangai habit baru, ini dinamakan grafologi. Dan bila anak itu pergi ke sekolah, dia mula menulis-nulis, maka lebih jelas lagi lah grafologi dia. Jadi ilmu grafologi tidak hanya pada tulisan. Perangai juga, ia juga. Graf juga. Graf itu adalah kesan-kesan. Grafologi. Jadi kesimpulannya begini untuk hari ini. Ilmu grafologi tentang satu orang manusia, katakanlah nama dia Asmah Sining, ilmu grafologi. Ilmu ini tubuh dia. Ini ilmu numerologi dia. Ini ilmu cap jari tentang diri dia. Jadi kita tak boleh nak katakan Asmah itu seperti ini seutuhnya. Tidak. Dia kena gabung ini. Gabung gini. Ini Asmah yang tengah ni. Gabung gini. Gabung gini. Gabung gini. Jadi ilmu tentang diri Asmah Sining itu yang ini. Yang tengah ni. Adapun yang ini bukan. Karena huraian ilmu tentang numerologi itu, contoh huraian orang nombor 2. Itu huraian untuk semua orang nombor 2 di dunia ini. Tapi tidak semua huraian itu ada dalam diri kita. Boleh faham dia? Ini katakanlah huraian ilmu grafologi, biologi, numerologi, tarikh lahir. Tentang orang nombor 2. Semua ni dihuraian dia ni. Tapi tidak semua ni ada dalam diri kita. Mungkin ada dalam diri kita hanya 60%. 60% ataupun 70% ilmu tentang itu ada dalam diri kita. Sama juga ilmu tubuh ni. Ilmu cap jari juga, ilmu grafologi. Jadi, tidak ada yang sempurna. Jangan mencari kesempurnaan manusia. Kata dengan Dr. Aziz, Prof. Aziz, jangan mencari kesempurnaan dalam ilmu ini. Nak cari ilmu ni biar boleh tafsir 100%. Tidak boleh. Dia hanya 60, 70, 80 gitu saja. Sama juga dengan ilmu-ilmu lainnya. Inilah diri kita yang sebenarnya tengah-tengah ini. Digabung-gabungkan semua dapatlah. Okey, ilmu fingerprint adalah ilmu tentang diri kita yang dipanggil ilmu tentang blueprint. Bukan doktrin. Apa itu blueprint? Apa itu doktrin? Blueprint adalah sesuatu yang sudah ada dalam diri manusia. Sudah ada dalam diri kita. Adapun doktrin sesuatu yang diberikan pada kita, diembangkan. Oh, kamu ni begini, 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 begini. Sebenarnya kita bukan begitu. Tapi kita cuba menjadi seperti apa yang dia huraikan. Itu doktrin namanya. Doktrin. Tapi blueprint, itulah diri kita yang sebenarnya. Sejak lahir, dah ada dah. Itu blueprint. Alhamdulillah, ini yang sudah belajar dengan saya yang terakhir, guru-guru dari PPD Petaling Perdana.
Jadi dari cap jari nanti kita akan boleh melihat kita punya bakat ini. Bakat naturalis, linguistik, visual, music, kinestetik, logika, interpersonal ada 10 semua. Bakat kita di mana? Selain di jari ini kita boleh tengok watak dan bakat, ya. Watak dan bakat. Jadi sampai sini saja dulu kita punya petang ini. Jadi cikgu-cikgu semua boleh ambil kertas yang sudah saya share di grup itu, print dan chop. Chop ke semua anak-anak dan suami juga chop. Ikut urutan tu ya. Urutan sebelah kanan jari kanan, sebelah kiri jari kiri. 10-10. Paling atas ibu jari. Guna chop yang tadilah. Guna chop yang tadi, bukan chop yang Kerani pakai tu. Dia ada banyak di kedai sebenarnya. Mungkin kedai itu habis ataupun dia tak pernah jual, tak ada orang pernah beli. Stem dia khusus. Kalau untuk jari ni, dia comel, kita chop dia. Stem pad fingerprint. Banyak. Yang kuning ni yang murah ni. Boleh pakai untuk seisi keluarga. Tapi yang mahal tu dari Jepun tu. Ini Jepun ini. Saya ada satu. Dia Dr. Idris pun ada juga. Saya pun sayang pakai ini. Dia tahan lama ini. Harga dia RM30. Nantilah, nanti kalau dah seronok mengguna benda ni, mula-mula beli yang murah dulu. Chop semua jari. Yang dicop itu dari jari ni ni. Tak nampak pula ni nak tunjuk. Dari takah itu. Dari takah sini, kawasan ini. Ini belakang dia kan di bawah itu. Kita chop dari hujungnya sampai ke takahnya tu. Finger. Contoh mana yang ini? Ini contoh dia. Okey, yang ini nih, yang dicop ini. Dari hujung sampai hujung sini dekat garis ni. Jangan separuh. Kalau separuh kita tak boleh nak tengok juga. Tak boleh nak baca dengan sempurna. Mungkin kita confuse. Guna jari tunjuk Sam? Semua. 10. Oh, semua. Semua. Okey. Nanti sudah chop jari semua nanti tulis nama. Setiap kertas tu jangan lupa tulis nama, nanti tertukar pula. Okey, ada soalan lain? Okey, kalau tak soalan. Maksudnya kena jari yang dalam borang tu, dalam test fingerprint tu guna jari kiri dan juga jari kanan Ya, Asmah mana borang ada print belum? Cuba tunjuk Asmah. Ada print dah. Cuba tunjuk, angkat. Okey, tu ada yang bulat-bulat tu chop dalam tu lah, chop dalam bulat-bulat tu. Chop semualah suami isteri. Yang bahagian kanan itu untuk jari kanan, bahagian kiri jari kiri, atas ibu jari, telunjuk, jari hantu, jari manis, jari kelingking. Urutan gitu. Kalau di sekolah boleh juga macam ni. Kalau tak ada stempel ni musim PKP ni, ambil pensel, hitamkan di kertas, hitam. Lepas tu ambil jari chop di yang kita hitamkan itu. Kemudian jari itu dah hitam, jangan chop jari itu di kertas. Ambil selotip, tempel di jari di ibu jari itu, cabut selotip itu, tampal di kertas. Itu lebih clear, lebih jelas nampak dia punya urat-urat dia. Boleh juga. Ya, kalau tak ada stem jari. Yang guna stem Kerani tadi, chop sekali di stempel itu kalau tak nak tukar. Lepas tu chop di kertas lain dulu. Kali chop yang kedua tu chop di kertas. Chop pertama tu dia agak comok sikit, kita jangan pakai. Yang chop kedua tu kita guna. Faham tak? Jadi chop jari sekali di stempel. Lepas tu chop di kertas kosong dulu. Kertas lain, baru chop di kertas jari yang kita print ni. Ya, jelas. Okey, jelas Okey, cara guna selotip. Baru saja anak saya ajar. Anak yang ajar Okey, sampai sini dulu ya. Terehat. Okey, yang kawan-kawan kita dekat Sabah nak buka puasa dah. Selamat berbuka puasa. Dan kini kita pun dah masuk waktu asar. Nanti kita sambung lagi nanti dalam bukan meet.
dalam kita punya grup tu grup PKP tu. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat petang. Salam, terima kasih. Sama.